Hai, Assalamualaikum. Nama saya Siti Musliha. So baru-baru ni saya ada dapat satu assignment. Assignment ni saya kena buat tubuhkanlah satu syarikat. Nama syarikat tu adalah Mark St. Berhad. Syarikat ni ditubuhkan pada 23 Januari 2001. Visi kami adalah bergerak dalam membantu usahawan dan peniaga seluruh dunia untuk meningkatkan jualan syarikat mereka ke arah yang lebih cemerlang. Misi kami pula adalah mendidik usahawan dalam mendapatkan pelanggan yang ramai dengan menggunakan gabungan teknologi terkini untuk mencapai impian mereka. Sekarang ni teknologi tu kita perlu belajar. Kalau kita tak tahu, kita kena belajar. Sebab sekarang ni kita dah hidup dalam teknologi. So kalau siapa-siapa yang tak tahu teknologi tu sangat rugi dan boleh kena tipu lah. Sekarang kan banyak scammer. So kita tak boleh ketinggalan zaman sangat kan. Kita kena belajar. Disebabkan syarikat ni baru ditubuhkan kan. So kami dah decide untuk buat jawatan pembantu accountant dalam jabatan kewangan lah kan. Betul tak? Hai, Assalamualaikum Sahabat Cetera. Nama saya adalah Kisna Qasim dan saya merupakan pelajar di SM4B. Jadi hari ini, sekarang ni giliran saya pula untuk membentangkan tentang analisis kerja yang digunakan oleh syarikat Mark St. Berhad. Untuk mendapatkan data analisis kerja, kebiasaannya penganalisis kerja akan menggunakan dua kaedah, iaitu yang pertama ialah kaedah kualitatif dan juga yang kedua ialah kaedah kuantitatif. Untuk kaedah kuantitatif, kami menggunakan soal CV analisis jawatan. Kaedah ini dia merangkumi 194 item mengenai tugas-tugas kerja. So jadinya teknik yang digunakan asalkan soal CV analisis jawatan ni, kami menggunakan tahap skala 0 hingga 5. Skala ini digunakan bagi menentukan tahap tugasan kerja dan juga elemen kerja yang perlu dilakukan pada sesuatu pekerjaan. Saya bagi contoh lah. Skala 0 hingga 5 tu apa? Contohnya skala 0 hingga 5 tu, 0 tu dia merupakan sangat tidak mahir. Skala pertama dia merupakan tidak mahir. Skala kedua dia merupakan skala kurang mahir. Skala ketiga dia merupakan skala sederhana mahir. Skala keempat dia merupakan skala mahir. Dan juga skala kelima dia merupakan skala yang sangat mahir. Sebagai contoh jawatan penolong accountant. Skala 0 hingga 5 tu, macam tadi saya bagi tahu, itu bagi kita menentukan sama ada pekerja itu dia ada tak dalam elemen-elemen kerja yang diperlukan oleh syarikat. Contohnya soalan yang boleh kita ajukan kepada penolong accountant tu, soalan yang pertama ialah, adakah anda boleh bekerja secara berkumpulan ataupun adakah anda boleh bekerja secara individu? Macam tu. Contohlah. Jadi pekerja itu akan memilih skala 0 hingga 5. Contohnya, pekerja tu mahir ke tak, ataupun dia kurang mahir, sederhana mahir, sangat mahir, macam tu lah. Sangat mahir, kurang mahir, kan tiba-tiba mahir Zain. InsyaAllah. Sekarang ni saya akan menerangkan tentang item 194 yang tadi saya ada bagi tahu. Jadinya kandungan apa yang ada dalam item tersebut. Dia ada 4 item. Yang pertama ialah input maklumat. Input maklumat ini merujuk kepada cara pekerja itu untuk mendapatkan maklumat berkaitan pekerjaannya. Sebagai contoh, bahan bertulis, bahan bercetak, bahan bergambar dan segala-gala bahan yang digunakan untuk pekerja itu mendapatkan maklumat berkaitan pekerjaannya. Yang kedua, merupakan proses mental di mana pekerja itu menghujah ataupun dia menyelesaikan masalah berkaitan pekerjaannya. Dia akan cari cara dia fikir. Contoh masalah syarikat tu ada masalah berkaitan aliran keluar masuk tunai. So dia akan fikir apa cara untuk menyelesaikan masalah tu. Itu merupakan proses mental. Yang ketiga pula merupakan hasil kerja. Ini merujuk kepada jenis-jenis peralatan yang digunakan pekerja itu untuk dia menyelesaikan sesuatu tugasan. Contohnya accountant. Dalam otak kita akan fikir accountant dia akan berkaitan dengan pengiraan duit syarikat. Dia berkaitan dengan pengiraan duit lah. Jadinya contoh peralatan yang boleh digunakan, mungkin dia akan menggunakan kalkulator, pensel, kertas, laptop, komputer. Mungkin dia juga akan menggunakan apa-apa saja peralatan yang pekerja itu gunakan untuk dia menyelesaikan tugasannya. Elemen yang keempat iaitu hubungan dengan pekerja lain. Ini merujuk kepada jenis-jenis hubungan yang terlibat semasa pekerja itu menjalankan tugasannya. Sebagai contoh, berkaitan dengan penolong accountant. Bagaimanakah cara dia berhubung dengan pihak atasan untuk dia mengetahui segala data-data syarikat? Jika terdapat konflik antara pekerja itu dan juga pekerja yang lain, tentu terdapat masalah untuk dia menjalankan tugasannya. Ini juga berkait rapat dengan skala 0 hingga 5 tadi. Ingat lagi tak skala tu?
Jadinya di sinilah masa saya skala 0 hingga 5 tu. Dekat situ kita dah tahu, okey, pekerja ni macam mana, dia mahir ke tak, ataupun dia terlebih mahir, dia sangat mahir, dia kurang mahir. So kalau dia kurang mahir, Kat perlu menyediakan latihan kepada pekerja itu untuk dia semangat, lebih semangat untuk menjalankan tugasan. Dan juga mungkin semasa latihan itu dijalankan, pekerja itu akan rasa hubungan sesama pekerja lain akan lebih erat. Sekarang saya akan menerangkan kaedah kualitatif, iaitu teknik yang digunakan ialah teknik temu bual. Maklumat kerja juga boleh didapati dengan cara temu bual antara pekerja dan juga majikan. Teknik temu bual boleh dijalankan secara individu ataupun berkumpulan. Sebagai contoh, jika menjalankan teknik individu, ini akan melibatkan seorang pekerja dan juga seorang majikan saja. Manakala, jika menjalankan teknik berkumpulan secara berkumpulan, ini akan melibatkan lebih daripada seorang pekerja dan juga majikan. Semasa mengendalikan kaedah ini, sangatlah penting untuk menjalankan hubungan yang baik antara pekerja dan juga majikan. Ini bagi mengelak perkara-perkara yang tak diingini. Sebagai contoh, pekerja itu berasa tidak puas hati dengan majikan tu, ataupun majikan tu berasa tidak puas hati berkaitan pekerja tu, macam tu. So, hubungan yang baik perlu diwujudkan semasa kaedah temu bual. Semasa teknik temu bual dijalankan, terdapat soalan-soalan yang boleh diajukan kepada pekerja. Okey, contoh soalan. Apakah pekerjaan yang anda lakukan? Apakah tugas utama di dalam jawatan anda? Ataupun yang ketiga, apakah persekitaran pekerjaan anda? Okey, kenapa syarikat kami memilih teknik temu bual? Sebab teknik temu bual ni dia ada kelebihan dia tersendiri. Yang pertama ialah teknik ini memberikan peluang kepada pekerja untuk pekerja itu melaporkan aktiviti dan juga kelakuan yang mungkin tidak dapat dikesan sebelum ini. Kelebihan yang kedua pula, kaedah ni paling banyak digunakan untuk menentukan tugasan dan juga tanggungjawab seseorang pekerja. Sekian, itu saja perbincangan daripada saya. Sekarang saya akan memberikan laluan kepada saudari Hema Malili. Terima kasih. Assalamualaikum. Serta medium, saya Hema Mani, anak perempuan Sima Permai dari DSM Ambabi. Saya akan membentangkan tentang job deskripsi kerja dan job spesifikasi kerja, iaitu dipanggil JDNJS. Apa itu JDJS? JD adalah suatu pernyataan tertulis yang berisi tujuan dalam dibentuknya suatu jabatan atau tugas. Selain itu, tujuan deskripsi kerja ini adalah untuk memberikan pemahaman dasar mengenai cara bagaimana suatu jabatan atau divisi bekerja. Seterusnya, kepentingan diskusi kerja ini adalah memberi berbagai maklumat berkaitan sesuatu pekerjaan dan membantu pekerja mempelajari tanggungjawab dan hal-hal yang berkaitan dengan kerja. Spesifikasi kerja adalah spesifikasi jabatan yang merupakan suatu uraian tertulis tentang latar belakang pendidikan, pengalaman, kemampuan dan kompetensi atau hal-hal lain yang berhubungan dengan pekerja yang harus dimiliki sebelum mengisi jabatan tertentu sehingga dapat berfungsi dengan lebih efektif. Tujuan spesifikasi kerja ini adalah syarat pekerja menjadi lebih jelas. Dengan adanya spesifikasi kerja, maka syarat daripada tenaga kerja yang diinginkan oleh suatu perusahaan bisa menjadi yang lebih jelas. Selamat sejahtera kepada Madam Zahida binti Sui. Saya Agis Magasan dari DSM Pabi. Saya nak bentangkan tentang assignment kumpulan saya. Pertamanya, saya nak tunjukkan contoh borang permohonan kerja. Seterusnya, saya akan memberitahu anda semua tentang contoh-contoh soalan semasa temu dekat. Soalan pertama ialah sila kenalkan diri anda secara ringkas. Soalan kedua, jika anda terpilih untuk dilantik sebagai penolong akauntan, apakah perkhidmatan bakal anda diberikan? Soalan yang ketiga ialah namakan sistem yang digunakan oleh Jabatan Akauntan Negara Malaysia. Soalan keempat, apakah visi, misi dan objektif Jabatan Akauntan Negara? Yang ketiga adalah kaedah yang digunakan semasa temu dekat. Kaedah pertama ialah temu dekat panel. Temu dekat panel ini adalah untuk secara bersemuka seorang calon dengan beberapa orang panel. Kaedah ini bertujuan untuk menguji ketahanan calon semasa berhadapan dengan orang ramai. Kaedah yang kedua ialah melalui telefon. Kaedah panggilan telefon digunakan semasa tapisan kelayakan panggilan temuduga bersemuka dilakukan. Kaedah panggilan telefon pula adalah bertujuan untuk tapisan temuduga. Itu saja daripada saya.
Sekian, terima kasih. Tempat dan masa, kita ada 2 kaedah, iaitu kaedah yang pertama, temuduga panel. Temuduga panel ni kami akan lakukan di bilik mesyuarat, iaitu di dalam organisasi lah, ataupun di dalam bilik khas. Kami perlu pastikan yang bilik tu bersih supaya tak mengganggu konsentrasi lah. Mana tahu ada yang habuk kan, kena habuk dia bersin, dah dia tak konsentrasi dengan dia punya interview tu. Okay, masanya temuduga panel ni ada 2, iaitu sesi pagi pada pukul 8 hingga 12.30 hari. Okay, sesi yang kedua pula adalah 2 petang sehingga 4 petang. Yang kedua pula melalui telefon. Okay, tempat dia tak kisah kat mana-mana sebab melalui telefon. Kalau guna telefon ni, kita akan menggunakan platform yang atas talian lah, seperti Zoom ataupun Google Meet ataupun Webex atau apa-apa lah. Masa untuk melalui panggilan telefon ni tak kisah, tapi yang penting kita kena buat dalam tempoh waktu bekerja lah. Sebab kalau luar tempoh waktu bekerja kan nanti diingat ni skamer ke apa ni. Okay, ujian temuduga ni kami pilih 3, iaitu yang pertama kecerdasan emosi. Kecerdasan emosi ni memang memerlukan calon yang ada emosi secara intelek. Emosi intelek ni dia biasanya berkeupayaan untuk bekerjasama dalam kumpulan dengan baik. Lepas tu dia boleh berinteraksi dengan orang awam. Lepas tu kan dia boleh menangani kekecewaan dia. Maksudnya kalau dia ada stres ke kat tempat kerja kan, dia boleh tangani benda tu dengan secara matang dan profesional. So kalau orang ada macam ni, kita tak perlu risau sangat dengan kerja dia. Kerja dia tak akan tertangguh walaupun dia ada masalah keluarga ke, masalah dengan kawan-kawan, persekitaran sekerja, dengan bos ni yang kadang-kadang kan. Ujian yang kedua adalah ujian kepribadian. Okay, ujian ni adalah untuk menguji kejujuran calon. Okay, biasanya calon ni dia resume tulis lain, nanti dia cakap lain. Okay, dari situ kita boleh detect yang pekerja ni sebenarnya jujur ataupun tidak. Yang ketiga adalah ujian kecerdasan minda. Okey, pekerja yang ada kecerdasan minda ni kita boleh detect dia bila dia dapat lakukan tugas dengan cekap dan sangat teratur terperinci lah. Kita sangat memerlukan calon yang macam tu sebab kita nak pilih pembantu accountant. Kalau accountant ni berdasarkan dengan duit dan kewangan, kita tak boleh ada kesilapan. Kalau tak, siap lah kena jawab dengan audit kan. So, aspek yang dinilai semasa interview tu kita boleh buat 3, iaitu lawanan. Iaitu kita boleh tengok macam mana calon tu compare diri dia. Maksudnya dia pelibatan dalam curriculum, dalam akademik dia macam mana. So, dia boleh bagi tahu dekat panel tu yang dia ada kelayakan macam tu. Ataupun macam mana dia sampaikan kelayakan dia dekat panel interview tu. Yang kedua adalah budaya syarikat. Okay, macam mana dia hadapi dengan budaya syarikat. Dalam syarikat, kita kena cari calon yang mempunyai sifat keusahawanan. Okay, sifat keusahawanan ni dia ada kreativiti, dia mesti berfikir secara inovasi dan keusahawanan. Mencari peluang dan ruang untuk dia tingkatkan diri dia ataupun tingkatkan kecemerlangan syarikat tu. Okey, dan yang ketiga adalah gaya pengurusan kepimpinan. Okey, dalam ni dia boleh tahu macam mana calon ni dia boleh sesuai ataupun dia boleh tentukan apa corak kepimpinan dalam syarikat tu. Macam mana cara pengawasan dalam syarikat tu berlangsung. Kalau dia boleh sesuaikan diri dia dalam tu, maksudnya dia adalah calon yang kita pilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Izrin Najwa binti Jamari. Saya akan menerangkan tentang sumber perekrutan. Sumber perekrutan terdapat 2 jenis, iaitu sumber dalaman dan sumber luaran. Untuk sumber dalaman, cara pengambilan pekerja bergantung kepada sektor jenis atau industri dan bilangan pekerja yang diperlukan dan jangka masa pekerja akan diambil bekerja. Sumber pengambilan pekerja terdiri daripada sumber dalaman dan sumber luaran. Terdapat 2 jenis pengambilan pekerja melalui sumber dalaman, iaitu kenaikan pangkat dan pemindahan. Okey, kita tengok 2 jenis dalaman, iaitu 2 jenis sumber dalaman, iaitu kenaikan pangkat dan pemindahan. Untuk kenaikan pangkat, apabila seseorang pekerja menunjukkan prestasi yang memberangsangkan, pihak organisasi akan menaikkan pangkat pekerja tersebut dan menawarkan jawatan yang lain, sepertinya jawatan yang tinggi dan berdasarkan kelayakan dan keupayaan untuk memenuhi keperluan tugas dalam jawatan baru tersebut. Okey, yang seterusnya pemindahan. Pemindahan berlaku apabila seorang pekerja ditukar ke jawatan lain atau ke bahagian atau cawangan yang lain dalam organisasi yang sama. Okey. Dengan gaji dan tugas yang hampir sama, cuma tempat je lain. Seterusnya pemindahan mungkin berlaku disebabkan berlebihan tenaga kerja di tempat kerja yang atau pembukaan cawangan baru. Okey, seterusnya sumber luaran. Sumber luaran dipilih apabila organisasi merasakan mereka perlu mengambil pekerja dari luar untuk memenuhi sesuatu kekosongan jawatan. Kebanyakan organisasi menggunakan cara tersebut kerana merasakan organisasi perlu mendapatkan idea atau pandangan baru daripada individu luar, sama ada yang telah berpengalaman ataupun baru tamat belajar. Terdapat 2 jenis sumber luaran yang boleh kita gunakan dalam pengambilan pekerja melalui sumber perekrutan, iaitu pesaing dan organisasi lain.
Dua jenis sumber luaran iaitu pesaing dan organisasi. Untuk yang pesaing, sumber ini adalah kurang popular bagi jawatan yang di peringkat pertengahan dan bawahan, tetapi digunakan untuk jawatan-jawatan pangkat atasan seperti eksekutif, pengarah urusan, ketua pegawai eksekutif dan sebagainya. Sumber ini perlu digunakan dengan berhati-hati supaya tidak menimbulkan masalah kepada calon yang telah dikenal pasti. Okey. Seterusnya, organisasi lain. Sesebuah organisasi boleh menawarkan pekerjaan kepada pekerja yang sedang berkhidmat dengan organisasi lain. Ini boleh dilakukan dengan memberi tawaran yang lebih baik berbanding majikan yang sedia ada dari segi pendapatan yang lebih lumayan, allowance, bonus, kemudahan bukan kewangan, kemudahan bukan kewangan dan sebagainya untuk menarik minat pekerja tersebut. Biasanya individu yang kurang berpuas hati dengan pekerjaan yang sedia ada akan tertarik dengan organisasi lain yang ditawarkan pendapatan yang lebih lumayan, lebih banyak, yang gaji yang lebih tinggi, dapat bonus, dapat allowance, macam itulah contohnya. Terusnya, implikasi sumber perekrutan dalaman dan luaran. Untuk kebaikan sumber dalaman ialah moral dan prestasi pekerja atau akan lebih bertanggungjawab terhadap pencapaian matlamat. Organisasi dan kemungkinan untuk mereka meninggalkan adalah lebih rendah atau kurang lah. Seterusnya, pekerja telah dinaikkan pangkat dan menjadi teladan di kalangan pekerja lain. Contoh, menjadi pekerja contoh, pekerja yang baik, mempunyai prestasi yang baik. Okey. Seterusnya, pekerja dalaman kurang memerlukan latihan kerana pekerja sudah arif tentang budaya di antara melaksanakan tugas dalam organisasi. Contohnya, mereka yang dah sedia ada ni, yang dinaikkan pangkat ni, dia dah punya pengalaman yang lebih dalam industri tersebut. Contoh, dia tak perlu menjalani latihan atau kursus mana-mana kursus pun untuk meningkatkan prestasi mereka. Seterusnya, kebaikan sumber luaran ialah organisasi akan mempunyai pilihan yang lebih luas di kalangan calon yang memohon. Organisasi boleh memilih calon yang baru dan yang benar-benar berkelayakan untuk mengisi sesuatu jawatan yang kosong. Okey, seterusnya, calon-calon dari luar mempunyai latar belakang dan pengalaman yang berbeza. Mereka dapat membawa pembaharuan kepada organisasi. Okey, kaedah pengiklanan digunakan untuk menarik calon dari luar dan menarik lebih ramai lagi individu untuk memohon jawatan yang kosong tersebut di tempat yang dan individu dari berlainan tempat. Contohnya dari negeri lain ke, macam itulah, pekerja asing ke akan tertarik untuk bekerja dekat industri tersebut lah. Okey, seterusnya, keburukan sumber perekrutan dalaman. Pekerja tidak dinaikkan pangkat mungkin akan berasa tidak berpuas hati dengan pemilihan yang dibuat oleh pihak pengurusan. Seterusnya, pekerja dalaman mungkin tidak dapat membawa pembaharuan kepada organisasi disebabkan ketandusan idea. Okey, seterusnya, keburukan luaran. Sumber luaran lah. Pekerjaan dari luar akan mengambil masa yang lama untuk menyesuaikan diri dengan persekitaran organisasi dan kerja baru. Seterusnya, pengambilan ramai calon dari luar mungkin akan menjejaskan tahap moral pekerja yang sedia ada. Contohnya, dia merosakkan reputasi, macam memberi pengaruh yang tidak baik atau pengaruh dari luar lah kepada pekerja yang sedia ada dalam industri tersebut. Seterusnya, pekerja luaran mungkin hampa kerana tidak diberi peluang untuk memohon. Okey, sekian. Terima kasih dari saya. Kesimpulannya, proses mengendalikan kemudukan dan aktiviti pemilihan pekerja yang dilaksanakan dalam organisasi iaitu Mark STN BHD telah berjalan dengan lebih lancar. Selain itu, setiap proses-proses yang kami dilaksanakan ini telah semoga berjaya. Kami dapat banyak peluang untuk mengambil dan memilih pekerja-pekerja yang bakat dalam bidang penolongan akauntan melalui proses-proses yang dilaksanakan oleh kami. Kami berasa sangat bergembira dengan berpuas hati melaksanakan pemilihan pekerja ini dengan berjaya. Sekian, terima kasih.